Zailah. Okey ya, sekarang dah on. Sekarang kita sudah on air. Masuk pun. Okey, kita sudah pun on ya. Okey ya, sekarang dah on. Sekarang kita sudah on air. Ada ke? Okey, Assalamualaikum. Saya harap selamat datang kepada program Wacana Profesional. Minta tolong share dulu ya. Sekarang ada 11 viewer. Dia tak dapat lagi ya? Scroll ke bawah sikit. Ke bawah sebab dah share 40 minit dulu. Ada 10 orang sekarang. Okey, selamat datang kepada program Wacana Profesional Pentaksiran Alternatif semasa PKP. Ada 11 orang tolong share dulu. Tolong share ya. Tolong share. Sebab kita baru ada 12 orang. Kita akan mula pukul 10 pagi. Okey, Dr. Bushra, how are you? Bersama Assalamualaikum. Alhamdulillah. Datin Dr. Bushra. Sebelum kita mula, kita masih menunggu Datin Doktor. Ada baru 13 orang. Jadi sementara okey. Okey, boleh. Baru 14 orang. Jadi sebelum kita mula ni, kita borak-borak dulu. Apa aktiviti, boleh saya panggil doktor saja? Saya dengan InsyaAllah. doktor ni dah kawan lama ya. Kami ni dah otai dah di IPG ni ya. Jadi saya dah biasa dengan dia doktor. Cerita sikitlah, apa you buat tu cuti? Cuti dah berapa? PKP ni, bukan cuti lah, bekerja. Hari ni hari pertama fasa keempat, kata. PKP fasa 4, hari ni first day. Hari ni first day. PKP fasa 4. So apa aktiviti you? Share sikit sebelum kita mula, ada 20 minit. Selama lebih kurang 40 berapa hari dah? Orang kata dekat habis pantang lah ya. Kalau tak bersalah dah habis pantang Dah habis pantang kita work from home. Jadi di samping peluang yang diberikan oleh Allah untuk kita work from home ni, maksudnya banyak lah banyak yang saya belajar. Yang pertama sekali belajar bagaimana nak menggunakan pengajaran secara dalam talian. Banyak dah saya explore pengajaran-pengajaran yang mana kalau tidak disebabkan oleh work from home ni, mungkin kita tak guna. Mungkin kita tak guna. Okey, kita dah ramai ni Kita ada Farida Yaakob dah ni, Dr. Farida daripada Melaka. Norazia, Cik Syam, Amiza, selamat datang. Thank you for joining us. Okey. Memang kita bila datang PKP ni, dengan tiba-tiba saya jadi macam tiba-tiba semua kursus-kursus kena cancel habis ya. Saya ada macam saya punya bengkel ni sampai bulan Jun sebenarnya semua kena KIV balik lah kan. Jadi kita orang akademik sebenarnya masa ni lah kita nak kemas store buat spring cleaning, betul? Banyak dah boleh nampak buku kat belakang tu elok tu susun tu doktor. Itulah salah satu kerja. Salah satu kerja yang dapat dibuat ialah menyusun buku-buku yang tak sempat disusun disebabkan oleh kesibukan kita bekerja. Alright, kita boleh mulalah, saya rasa dah ada 35 orang ya. Okey, hello, Assalamualaikum.
Ahmad Fauzi, Hashimah, Waalaikumsalam. Okey. Jadi nak tunggu sikit lagi ke? 30. Kita janji mula pukul 10. Kita welcome dulu kawan-kawan kita yang masuk dalam live kita ni. Suryani Yusof, Ahmad Fauzi. Sekarang ni ada 36. Hari ni tajuk memang malatops, memang relevan untuk kita pendidik, iaitu tentang pentaksiran alternatif. Kita memang mencari tajuk-tajuk yang relevan untuk kita bincangkan waktu PKP ini yang sesuai. Jadi saya rasa elok kita mulalah secara official lah. Jadi dah ada 44 orang pun. Alhamdulillah. Maknanya kita sampai target lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and a very good morning to all my Facebook live viewers. Ya, selamat datang. Bersyukur kita kepada Allah dengan izinnya juga dapat kita bertemu dalam siri 1 Wacana Profesional, di mana program ini memang kita buat supaya menjadi satu platform bagi para ilmuwan, rakan-rakan akademik saya untuk berkongsi secara live, dan pada masa yang sama kita nak bersama-sama dengan viewers. Ada bukan saja satu dengan tetamu dengan hari ini dengan Datin Dr. Bushra, tetapi dengan anda semua di luar sana untuk sama-sama berkongsi pandangan ataupun bertanya soalan agar kita sama-sama berbincang. Ya. Kita kalau zaman sebelum PKP dulu, saya memang tak pernah lah guna Google Meet ke Facebook Live ni ya. Tak pernah lah. Saya bila macam PKP ni, sebagai orang lama kiranya, kita kena unlearn and relearn. Hari ni kita nak co-learn bersama-sama. Ya, kita membincangkan isu-isu ni. Jadi kita nak tak nak formal sangat ya. Hopefully kita dapat berbicara secara santai dan juga berinteraksi ya dengan rakan-rakan. Dan ramai ni ya. Selamat datang Mahawa, lama dah tak jumpa ya. Mahawa ni, para Diana, Rozana ya. Assalamualaikum, ramai yang beri salam ya. Okey. Jadi hari ni kita nak berkenalan lah ya. Jom kita berkenalan dengan kita kira tetamu lah ya. Tetamu jemputan rakan lama saya, iaitu Datin Dr. Bushra binti Muhammad Ali daripada IPG Kampus Pendidikan Islam. How are you, doktor? Boleh panggil doktor ya, doktor terus. Boleh panggil doktor terus. Alhamdulillah sihat. Ya, boleh ke udara ni, insya-Allah sihatlah tu. Tengok muka dah montel-montel ni kan. Okey, Datin Dr. Bushra ni bagi saya lah yang saya tahu, beliau adalah seorang yang aktif ya. Saya selalu juga, kami ni Facebook friend juga, selalu juga mengikuti Facebook dia ya. Beliau sangat aktif, menulis buku, membuat penyelidikan, membentang penyelidikan, buat bengkel. Ya, boleh cerita sikit apa bengkel-bengkel yang you selalu buat tu? Okey, bengkel ya yang latest lah yang saya aktif bersama beberapa kawan ya di seluruh IPG Malaysia ya. Kami merupakan JU kepada bimbingan instruksional pentaksiran bilik darjah ya. Itu adalah core business sejak tahun 2019 apabila pentaksiran tahap 1 ya di apabila peperiksaan tengahan tahun akhir tahun tahap 1 dimasukkan ya. Jadi kami ke sekolah membimbing guru-guru bagaimana nak melaksanakan pentaksiran bilik darjah ya. Pada tu saya juga memberi bimbingan kepada guru-guru dan pensyarah ya berkaitan dengan design thinking melaksanakan inovasi melalui design thinking ya. So itu yang paling orang kata famous lah ya, khusus yang hangat, yang hot. Selebriti, akademik selebriti, ahli akademik. Saya tahu juga doktor juga terlibat dalam task force transformasi IPG, ya betul? Ya betul. Alhamdulillah, hebat ni ya, banyak pengalaman beliau. Dari segi boleh saya cerita sikit dari segi akademik, sahabat saya ni Datin Dr. Bushra, beliau mendapat ijazah pertama dalam bidang perakaunan ya. Perakaunan, accountant rupanya, daripada University of Toledo, Ohio. Way back 1986. Tu ada saya daripada Brock University Canada Kalau ada orang Canada join lah. Ini orang US, ini Canada Dulu berjiran belajar. Tak pernah jumpa di sana
seterusnya beliau mengambil masters dalam tahun 2003 dalam bidang sarjana pendidikan komputer di UKM dan akhirnya pada 2008 PhD juga dalam bidang teknologi maklumat. Dari UKM juga ke PhD? PhD UKM juga insyaAllah. Okey, samalah samalah. Pada tahun 2008 2008 ya. Dekat dengan rumah. Alhamdulillah. Okey. Jadi hopefully dengan di IPG berapa lama ya doktor? Di IPG saja? Saya masuk IPG sebaik saja saya tamat PhD ya pada tahun 2008. Jadi lebih kurang 12 tahun lah di IPG. Dan dulu dah selamanya masih di IPG Islam Bangi. Oh, that's dekat dengan rumah. Okey, alhamdulillah. Okey, saya tengok sini ramai dah, kita pun dah ada 100 viewer alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramai ni tak sempat saya nak bacakan semua. Lina Nosmawati, Azlina, Raja Azma, alhamdulillah masya-Allah ramai ya. Mungkin ex-student kita juga ramai ni. Okey, saya harap viewers boleh please share your experience waktu PKP ni, macam mana anda menjalankan pembelajaran anda secara dalam talian. Mungkin boleh share kisah-kisah menarik, apa apps yang anda gunakan, dan sekiranya anda ada pertanyaan tentang pentaksiran semasa PKP ni, boleh juga tuliskan soalan-soalan anda dalam komen. Nanti insyaAllah kita akan bacakan, kita akan lihat dan sama-sama kita boleh bincang ya. Okey, sebab wacana profesional ini kita nak sama-sama memeriahkan alam maya ni, terutamanya Facebook ni. Ya, yang selalunya kita lihat banyak orang bisnes kan, orang politik, artis ya. Kita nak juga ahli-ahli akademik, cikgu-cikgu ni mewarnai Facebook Live ini dengan perbincangan seperti ni. Sebenarnya saya belajar Facebook Live ni daripada menantu saya, artis. Saya tengok Nubhan ya, jadi selalu buat Facebook. Saya pun tengok, saya kata kalau Nubhan boleh buat, aku pun patut buat. Kita pun kena transform. Jadi saya pun cubalah meneroka ya, sebab jadi sangat sesuai saya rasa dalam suasana PKP ni, di mana kita boleh berinteraksi secara terus dengan cikgu-cikgu di luar sana, insya-Allah. Okey, kita nak fokus terus sekarang kepada perbincangan kita ya, Doktor. Are you ready? Okey, ready. Ini banyak ni soalan berat-berat ni ya. Insya-Allah ya, sama-sama kita okey, kita tengok dulu siapa yang ada lagi. Oh, dah ramai ni, dah 130 orang ya. Alhamdulillah ya. Kita nak macam ni lah. Okey. Tajuk kita hari ini adalah pentaksiran alternatif semasa PKP. Ya, bila kita bercakap tentang pembelajaran, sekarang ni kita fokus kepada pembelajaran PKP ya. Saya tengok banyak, saya pun sebelum ni tak pernah guna Google Meet ya, sekarang dah pandai Google Meet ya, dah pandai macam-macam lah apps yang kita pakai. Saya pun mula-mula Google Meet ni saya nampak Dr. Bushra sebenarnya dalam Facebook guna. Saya sebelum tu masa tu guna Zoom. Zoom yang diajar oleh menantu saya juga dia datang rumah, dia ajar Kemudian saya tengok Google Meet. Jadi saya pun belajar. Akhirnya 2 kali Zoom, terus lepas tu saya guna Google Meet lah. Alhamdulillah ya. Tu terima kasih juga lah kepada Dr. Bushra ya. Okey, doktor, soalan pertama saya, apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran alternatif ni? Inilah key, the perkara utama yang kita nak bincangkan. What do you mean by pentaksiran alternatif? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua rakan-rakan Facebook saya dan juga Dr. Zailah ya. Ramadan Mubarak kepada semua penonton-penonton yang beragama Islam ya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih, jazakillah khairan katsira kepada Dr. Zailah dan juga IPG Kampus Raja Malewa atas jemputan kepada saya untuk membincangkan tajuk yang sangat relevan pada masa kini ya. Jadi sebelum saya menceritakan ataupun membincangkan apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran alternatif ya, eloklah kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran ya. Jadi pentaksiran ini merupakan satu komponen yang sangat penting ya. Dia adalah bahagian utama dalam pengajaran dan pembelajaran ya, di mana kiranya kita melaksanakan PDP ya, tidak ada pentaksiran maka tak lengkap lah ya, kita kata tak lengkap lah PDP kita itu.
Dan pentaksiran dilaksanakan bertujuan untuk membuat keputusan, ya, untuk membuat tindakan instruksional, untuk memberi bimbingan, untuk mentadbir, ya, untuk membuat penyelidikan, dan juga melalui pentaksiran ini boleh menjadi motivasi, ya, kepada murid-murid kita, ya, selepas habis pentaksiran. Ya, jadi pentaksiran merupakan satu proses yang berterusan yang perlu dibuat oleh guru-guru untuk memperoleh maklumat, ya, di mana melalui pentaksiran ini guru-guru boleh, ya, menginterpretasi, ya, boleh merekod, boleh melapor, ya, prestasi, dan juga membantu guru membuat keputusan dan mengambil tindakan, ya. Jadi yang kedua ialah Okay, silakan teruskan. Alternatif, ya. Bila kita bercakap tentang pentaksiran alternatif, dia ada dua perkara kan, ya. Tadi pentaksiran dan yang kedua alternatif. Ya, alternatif maksudnya daripada bahasa Inggeris, kalau kita tanya Google Translate, dia pun tulis alternatif juga. Ejaan dia jadi ALTERNATIF, ya, sama maknanya. Tapi kalau kita tengok dengan lebih jauh, maksudnya bila kita kata alternatif, maksudnya ialah satu pilihan, ya, satu pilihan yang lain ataupun analytif kepada, ya, peperiksaan sedia ada, ya. Satu alternatif ataupun satu pilihan, satu choice yang kita boleh buat sebab kita tak nak menggunakan peperiksaan ataupun pendidikan sedia ada yang berasaskan kepada peperiksaan. Ya, maksudnya sebelum ni pendidikan kita lebih kepada pentaksiran berasaskan kertas dan pensel, ya, itu peperiksaan, ujian, ya. Kalau dalam pentaksiran kita panggil itu pentaksiran tradisional, ya, di mana dalam pentaksiran tradisional, ya, bila kita bercakap tentang pentaksiran alternatif, kita akan membandingkan dengan pentaksiran tradisional, iaitu pentaksiran yang kalau biasa kita panggil exam lah, ya, peperiksaan, di mana dalam peperiksaan, ya, murid perlu mengingat fakta, ya, melalui teknik hafalan lah selalunya untuk mencapai markah yang baik dalam sesuatu ujian ataupun peperiksaan. Maksudnya dia kena hafal, dia kena baca, dia kena ulang-ulang dan sekiranya dia dapat, maka dapatlah dia A, ya. Tetapi pentaksiran alternatif, ya, merupakan satu jenis pentaksiran yang dapat melihat ataupun menilai apa yang pelajar telah belajar dan dia lebih berfokus kepada bagaimana ataupun cara pelajar mengaplikasi pengetahuan yang telah mereka pelajari, ya. Di mana pentaksiran alternatif ini membolehkan kita melihat, ya, apa yang pelajar boleh buat, ya, berbanding dengan apa yang pelajar tahu kiranya mereka diberi peperiksaan, ya. Sebab kalau peperiksaan tu kadang dia lebih kepada murid boleh guess, ya, boleh guess, boleh guess ni apa? Boleh meneka, menyatakan. Ataupun kalau malam tadi dia nak ambil periksa, dia hafal keluar sebiji, maka dia pun dapat bagus, ya. Tapi kita tidak boleh menjangka ataupun kita tidak boleh melihat sama ada memang pelajar-pelajar itu boleh buat ataupun memang dia betul-betul tahu, ya. Jadi pentaksiran alternatif ini biasanya memerlukan pelajar, ya, membuat penilaian tentang apa maklumat, ya, dan apa kemahiran yang mereka perlukan, ya, untuk menyelesaikan sesuatu tugasan ataupun sesuatu masalah, ya. Dan okey. Alright. Apabila kita bercakap tentang pentaksiran alternatif ni, ya, sebab kita orang penyelidikan kan, ya, kita baca literature, dia bercakap tentang pentaksiran alternatif ni kadang dia ditukar, ya, dengan nama pentaksiran autentik. Ya, ada literature mengatakan pentaksiran alternatif sama dengan pentaksiran autentik. Ya, ada literature pula misalnya Reef, ya, dia kata terdapat dua kaedah, ya, melaksanakan pentaksiran alternatif, iaitu pentaksiran prestasi dan pentaksiran autentik dan juga pentaksiran portfolio. Ya, jadi dalam pentaksiran alternatif ini, ya, dia mempunyai ciri-ciri berorientasikan proses. Ya, sebab kalau peperiksaan kita tetapkan masa, pelajar pergi ambil 2 jam siap, ya, tapi pentaksiran alternatif ni dia berorientasikan proses, ya. Jadi guru boleh memainkan peranan sebagai facilitator, ya. Dia boleh membantu, dia boleh membimbing
ya, murid meningkatkan sesuatu pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran yang diajar. Ya, so itu antara apa ni panjang lebar tu ya. Pentaksiran alternatif, sebab kita kena faham konsep ni dulu. Ni dulu sebelum kita boleh nak ceritakan apa jenis dan sebagainya, kita kena faham konsep dulu. Kita kena tahu membezakan antara pentaksiran alternatif dengan pentaksiran tradisional. Ya, okey. Sekarang ni kalau berdasarkan apa yang saya kata tadi, kita boleh nampak perbezaan antara pentaksiran alternatif dengan pentaksiran tradisional. Ya, bila saya sebut pentaksiran tradisional, maksudnya pelajar mengambil peperiksaan lah, ya, peperiksaan ataupun examination ataupun test, ya, ujian, di mana dalam pentaksiran tradisional itu situasinya terkawal, ya, situasinya terkawal. Pelajar memilih jawapan dan jawapan dia dah fix, ya, sama ada soalan objektif ataupun subjektif, tapi jawapan dia hak tu je, kan? Ada skema lah, skema markah. Ya, dia ada skema, ya. Dan kita tidak dapat melihat evidence, ya, yang mana pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran ataupun pengetahuan tersebut, ya, dan juga masa, ya, masa yang terhad, ya. Tapi dalam pentaksiran alternatif, murid akan melaksanakan tugasan, ya, yang kita berikan dalam satu jangka masa yang ditetapkan. Ya, masa kalau dia tidak terhadlah, kita boleh bagi sehari, 2 hari, 3 hari, kan, ya, seminggu dan sebagainya, di mana tugasan-tugasan ini juga adalah tugasan yang relevan. Ya, dengan PKP ni kita mesti memberi tugasan yang relevan dengan kehidupan pelajar. Ya, di mana mereka boleh mengaplikasi, ya, mengaplikasi pengetahuan yang dipelajari dalam buku kepada, ya, situasi sebenar, ya, di mana ada sebentar, ada respon daripada Encik Azman. Dia kata, bukankah pentaksiran alternatif itu bukankah pentaksiran alternatif untuk pemarkahan juga? Memang ada markah, ya. Bila kita ada pentaksiran, ya, mestilah ada markah, ya. Tetapi kita lihat dari segi evidence, ya, di sini markah diberikan berdasarkan evidence yang nyata, yang kita nampak apa pelajar kita buat, ya. Di situlah rubrik memain peranan nanti, ya. Dia ada rubrik, ya, dia ada rubrik, ya. Kemudian pelajar boleh berkolaborasi, ya, pelajar boleh berkolaborasi dengan rakan-rakan, dengan masyarakat. Ini maknanya soalan hanya untuk lain putus-putus, ya. Panjang lebar, ya. Itu baru soalan satu. Apa itu pentaksiran dan juga pentaksiran alternatif? Maknanya kalau macam, saya semalam tadi saya browse dekat saya punya Facebook, banyak, ya, student saya, ex-student yang share macam mana budak dia buat video, membaca sajak, ya, bercerita, ya, dia post dekat story-story Instagram. Sebelum ni saya tak pernah tengok, ya, benda-benda macam tu. Ini mungkin juga merupakan evidence yang student perlu kemukakan kepada guru-guru mereka tentang kebolehan mereka, ya. Jadi itu baru intro tuan-tuan, ya. Apa yang maksudkan. Kita tengok pandangan lagi. Ni Rosita Zain, dia kata, pada pandangan saya, exam tidak semestinya murid hanya perlu hafal, murid juga perlu menggunakan proses pemikiran seperti aplikasi, menakor dan sebagainya. Okey, ini menurut pandangan dia lah. Okey, ya, betul, ya, cikgu, ya. Pandangan dia tu tak ada masalah. Okey. Okey, kita teruskan, ya. Tadi doktor dah terangkan tentang maksud pentaksiran alternatif. Maknanya it's different than what we are used to, accustomed to traditional paper and pencil, ya, yang kita tulis dalam exam terkawal, masanya begitu jam, beg letak kat belakang, kan, semua pandang depan, buka alan, kan. Jadi bila kita bercakap tentang pentaksiran, sudah pasti ada pembelajaran juga, ya. Jadi saya nak minta doktor share. Sekarang ni waktu PKP, kan? Ya. Bagaimanakah bentuk pengajaran yang sesuai masa PKP ini? Sebab lepas kita bercakap pasal pembelajaran nanti baru kita bincangkan contoh-contoh pentaksiran. So boleh doktor huraikan di situ.
Ya. PKP merupakan satu perkara yang berlaku tanpa siapa pun menjangka. Ya. Tiba-tiba kita mendapat cuti yang panjang. Cuti yang panjang. Dan juga kita terkejut. Work from home yang mana dia menjadi satu mimpi sebelum ni orang kata a woman can work from home woman can work from home tiba-tiba benda tu datang pada kita dah 44 hari lebih kurang kita work from home di mana saya rasa sebagai pendidik, sebagai guru pengajaran secara dalam talian merupakan satu akan menjadi norma baharu. Akan menjadi norma baharu dalam pembelajaran dan pembelajaran kita sama ada sekarang, semasa PKP ataupun pasca PKP. Betul. Sebab kita mendapat maklumat daripada Kementerian Kesihatan bahawa kita harus bersedia mungkin vaksin untuk COVID-19 ni belum ditemui dan penjarakan sosial itu perlu dilakukan walaupun PKP telah tamat. Betul. Jadi, mahu tidak mahu kita guru-guru saya percaya guru-guru di Malaysia ni hampir 500,000 telah menggunakan pengajaran secara dalam talian ini. Nak atau tidak kita terpaksa menggunakannya. Jadi ada hikmahnya PKP ni hikmah yang tersembunyi. Hikmah yang tersembunyi antara kita nak dengan tidak saja. Sebab kita sebagai guru ialah macam-macam orang cakap kan kita tak bekerja tapi sebenarnya hari-hari kita bekerja mengadakan sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran, menyediakan bahan secara dalam talian Jadi untuk mengadakan pembelajaran pengajaran secara dalam talian ni saya boleh kata kat sini ada 4 cara yang kita boleh guna sekarang ni. Satunya pembelajaran secara dalam talian secara segera ataupun sinkronus ataupun real time, masa nyata macam kita buat sekarang ni. Sekarang ni dia panggil secara segera, secara nyata, maknanya kita boleh berinteraksi walaupun secara jarak jauh Dr. Zala kat Seremban, saya kat Bangi. Tapi kita boleh bagi pengajaran peer teaching kita buat peer teaching ni kan. Betul. Ini kira macam pengajaran jugalah. Praktikum kan ada peer teaching duk sebelah. Ni macam kita buat classroom pembentangan lah. Okay, so kita berdua classroom pembentangan. Untuk yang pembelajaran sinkronus ini contoh-contoh ramai saya lihat cikgu-cikgu duk share dekat Facebook boleh guna Zoom lah, guna Meet lah. So ini adalah apps video conference Webex lah, Microsoft Teams dan yang paling popular yang ramai guna Telegram, guna WhatsApp, guna Facebook, guna YouTube. Itu adalah jenis segera, sinkronus. Okay, yang kedua ialah yang jenis tidak sinkronus, tidak segera. Maksudnya dia tidak berinteraksi secara terus macam ni. Yang ini kita menggunakan LMS, sistem pengurusan pembelajaran. Yang ini yang KPM yang kita secara free account daripada Google Suite iaitu Google Classroom. Di mana saya rasa Malaysia tempat yang keempat di dunia yang menggunakan Google Classroom. Hebat tu, tanya kepada guru-guru di Malaysia sana. Memang alhamdulillah guru-guru menggunakan dan pembelajaran secara dalam talian tidak segera ni ataupun kita boleh guna Schoology, guna Padlet so ini adalah jenis-jenis pembelajaran tidak segera. Okey, yang kedua, yang ketiga ialah apa yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sejak kita kecil lagi dulu kita ada ni kan. Betul. TV pendidikan. Betul, dah kembali, sudah kembali bersiaran. Saya ingat dulu kita kecil-kecil kan ada pergi bilik tu tengok TV pendidikan satu sekolah duduk dalam dewan tu tengok TV pendidikan. Betul. Saya paling ingat dulu kalau ada Gusti kan masa tu lah nak tengok TV kat sekolah. So TV pendidikan ini kita boleh layari daripada TV RTM TV OK ataupun di saluran 110, saluran 146 Astro ataupun Enjoy dan juga Astro Enjoy dan juga melalui capaian internet. Dan yang keempat, yang worst maknanya kalau dah tiga-tiga cara ni tak boleh. Sekarang ni kita ada
kita juga boleh kembali ke zaman kita kecil-kecil dulu, Dr. Zaila. Ingat tak dulu ada sekolah adabi? Ya. Kan? Dia post kan? Betul. Dia post bahan. Gaya post. Gaya post. Gaya post tu. Sekarang ni kan post laju jalan. Betul. Apa ni semua jalan yang dalam talian ni semua jalan. So kalau lah cikgu-cikgu tak boleh pakai ketiga-tiga yang saya sebutkan tadi tu, so cikgu boleh post bahan tu kepada Betul. Anak murid kita. So saya berikan kat situ 4 lah. Mungkin peserta-peserta kita, audience kita boleh bagi lagi contoh yang lain yang mungkin tak terfikir lah oleh saya. Okay. Oh, sekarang dah ada dekat hampir 300 orang viewers. Terima kasih kepada semua yang join. Boleh tak hantar pengalaman-pengalaman anda semua menjalankan pembelajaran secara dalam talian jika ada banyak yang soalan di sini ya. Boleh kita bacakan sedikit ya. Banyak di sini. Daripada Noraini Amir Noni, pada pendapat saya katanya, pentaksiran alternatif tidak hanya berfokus kepada tahap pesaan murid. Ia satu proses pembinaan karakter murid di mana mereka digalakkan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Terima kasih kepada pandangan itu ya. Okay. Betul, tak ada salah. Okey, Muhammad Rami, saya bacakan saja. Pensyarah akan beri task yang memerlukan pelajar menjawab persoalan dengan cara mengumpul segala maklumat dari pelbagai sumber dan mengolah dalam bentuk penulisan yang berkualiti. Take home exam. Ini dia bagi contoh lah. Ya, contoh pentaksiran alternatif. Terima kasih kepada pandangan-pandangan. Ini daripada Razali, kata dia pentaksiran alternatif dari segi pemarkahan melibatkan mereka yang berada di sekitar. Adakah bersedia untuk menepis unsur pilih kasih yang mana sentiasa keluar daripada masyarakat sekeliling? Okey, itu juga dia punya pandangan lah. Okey. Okey, dia ada yang komen, line pun tak clear kata dia. Ni ada soalan ke ni, bagaimana nak tafsir dalam PKP sebab tidak melibatkan semua murid? Ada juga soalan begitu. Okey. Dia kata sangat mencabar bekerja. Okey, dalam waktu PKP. Mungkin yang itu kita boleh bincang nanti masa isu-isu. Okey, nanti kita akan tengok balik pasal banyak soalan ni yang belum sampai lagi ke aspek yang kita bincangkan. Seperti mana yang kita maklum semua ya, selepas kita dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita yang menyatakan bahawa kemungkinan ya selepas walaupun PKP tamat ni tak semestinya semua pelajar akan kembali ke sekolah. Berkemungkinan ya hanya untuk pelajar kelas-kelas peperiksaan seperti SPM dan STPM. Jadi bermakna pelajar menengah rendah ini kemungkinan kita pembelajaran secara dalam talian ni mungkin ambil masa yang agak lama ya. Kita tak tahu. Sebenarnya kita harus bersedia untuk merancang ya pelbagai aktiviti yang alternatif yang normal baru apa tu, kelaziman baru ni. Ya kita kena bersedia sebab kita bukan maknanya bukan masa jangka sekarang ni ya. Kita mungkin mana tahu mungkin sampai 21 kita tak tahu ya sebab vaksin masih lagi belum ditemui kan. Jadi tadi kita dah bercakap tentang pengajaran. Sekarang bagaimana pula pentaksiran? Ini banyak soalan yang dikemukakan dalam kita punya message ni. Bagaimana cara pentaksiran yang sesuai? Kalau beginilah keadaannya, pembelajarannya, bagaimana pentaksiran yang sesuai dalam situasi PKP ini? Silakan doktor. Okey. Jadi dalam masa PKP yang kita tak tahu ya sampai bila penghujungnya ya, dan kita hendaklah bersedia ke arah itu. Jadi apabila pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan, ya, pentaksiran alternatif lah yang cara ataupun kaedah yang paling sesuai kita gunakan pada masa kini ya, di mana kalau kebanyakan universiti, kebanyakan IPG pun kita telah melaksanakan pentaksiran alternatif ya mulai semester ini ya, semasa PKP ini. Jadi untuk melaksanakan pentaksiran alternatif ini, jadi guru hendaklah merancang aktiviti dan tugasan yang berkaitan
dengan kehidupan sebenar murid. Ya, apabila kita nak memberi tugasan pentaksiran alternatif ni, tugasan yang kita nak beri itu mestilah berkait dengan kehidupan sebenar murid. Ya, dan kalau boleh kita buatlah tugasan-tugasan yang kreatif, yang kompleks, ya, yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi, ya. Dan juga aktiviti-aktiviti itu hendaklah diberi, ya, aktiviti yang ataupun tugasan yang diberi itu hendaklah sistematik, ya, dan merujuk kepada kriteria, ya, kriteria yang ditetapkan demi untuk mencapai apa yang ada dalam dokumen standard kita. Ya. Dan tugasan ini mestilah juga bersifat dinamik dan juga luas, ya, yakni fleksibel. Ya. Jadi untuk merancang pentaksiran alternatif ini, guru hendaklah bijak membuat penjajaran konstruktif. Ya, kita nak buat penjajaran konstruktif, ya, dalam menentukan sedang saya urus. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Menentukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, ya, untuk mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam DSKP. Ya. Jadi strategi yang dipilih untuk PDP mestilah selari dengan pentaksiran yang nak dilaksanakan, ya, supaya hasil pembelajaran itu tercapai. Ya. Jadi buat masa sekarang kita masih lagi menggunakan DSKP yang telah disediakan oleh kementerian, ya. Jadi kita mesti membuat penjajaran, ya, daripada strategi PDP kepada apakah pentaksiran alternatif yang nak digunakan. Ya, jadi ciri-ciri, ya. Apakah ciri-ciri pentaksiran alternatif yang kita nak buat? Yang pertama, dia mestilah relevan dengan kehidupan pelajar. Ya, kita nak bagi pentaksiran yang mana, ya? Dalam masa era PKP ini, ya, kita kena tahu di mana pelajar kita berada. Ya, adakah pelajar kita tu ada akses internet? Adakah pelajar kita tu ada telefon? Ya, adakah pelajar kita tu ada komputer? Ya, so perkara-perkara ni perlu diambil tahu dahulu, ya, sebelum kita menentukan jenis pentaksiran yang kita nak gunakan. Ya, dan pentaksiran ni juga dia macam pembelajaran juga, sama ada kita nak buat pentaksiran segera ataupun tidak segera. Ya, kemudian dalam pentaksiran alternatif, ya, dia mestilah aktiviti yang mencabar minda, yang membolehkan murid-murid kita berkreativiti, ya, dan boleh dilaksanakan, ya, dalam satu jangka masa, ya. Memberikan juga pelajar berkolaboratif, ya, dengan rakan-rakan, ya. Dan pelajar ataupun tugasan itu mempunyai pelbagai cara, ya, jalan penyelesaian, ya. Dia mempunyai pelbagai cara untuk menyelesaikan dan juga, ya, ada boleh didapati daripada pelbagai perspektif dan pelbagai sumber, ya. Dan seeloknya, ya, dalam yang baiknya bila kita buat masa PKP ni, kita boleh merentas pelbagai mata pelajaran. Ya, maknanya guru boleh bergabung dengan beberapa subjek yang lain, ya, dan yang terakhirnya ialah kriteria yang jelas. Ya, kriteria yang jelas biasanya diberi dalam rubrik. Ya, dalam pentaksiran alternatif. Kalau pentaksiran tradisional, pelajar tak tahu soalan. Bila tiba hari exam baru datang soalan, kan. Barulah dia terkejut tengok soalan tu tiba-tiba keluar yang dia baca semalam. Tapi dalam pentaksiran alternatif, pelajar dah ada dah soalan diberi awal, rubrik diberi awal, dan dia dah tahu dah apa yang dia perlu buat, ya, yang dia perlu lakukan, ya, apa masalah yang nak diselesaikan, ya. So itu adalah ciri-ciri, ya, ciri-ciri pentaksiran alternatif. Okay, so apa contoh-contoh yang kita boleh buat, ya, contoh-contoh pentaksiran alternatif, ataupun ada setengah orang sebut pentaksiran otentik. Otentik tu maksudnya pentaksiran sebenar lah, ya, otentik, yang sebenar, yang menguji kebolehan sebenar murid tu, ya. Yang pertama mungkin era PKP ni, ya, yang paling best, yang paling pelajar suka ialah kita suruh dia buat projek. Ya, di mana projek ni dia boleh gabung, kan, beberapa mata pelajaran, kan, ya. Pelajar boleh buat, contohnya lah, saya pernah tengok dekat Facebook, ada cikgu minta pelajar dia buat hidangan ringkas berbuka puasa. Kau rendah, ya. Dia buat
apa ni, dia buat aiskrim. Ya, aiskrim buah mangga kan, sekarang kan musim mangga boleh. Ya. Sekarang ni musim harum manis kan, ya, buah mangga banyak. So pelajar tu buat Manis. apa ni, untuk buka puasa kan, ya, di mana dia boleh cerita tentang sains kan, dia buat projek buat aiskrim ni. Ya, ada matematik juga, berapa biar apa ni kan. Kemudian ya, di samping tu dia masukkan juga agama kat situ kan. So itu buat projek. Ya, kemudian apa ni, pelajar mempersembahkan ya, projek tu dia buat video kan. Ya, dia kirim kat cikgu dia ataupun masuk Facebook, masuk YouTube. Ya, itu yang ataupun masuk dalam blog kan, ya, dia buat vlog. Itu apa ni, projek. Projek ni memang pelajar-pelajar suka. Saya pernah tengok dekat Facebook juga, kita punya ex-student lah, dulu student IPG kita, dia subjek bahasa Arab. Ya, subjek bahasa Arab, tugasan dia senang je, pelajar kena menghafal apa ni, bahasa Arab kan menghafal apa nama, keluarga-keluarga tu kan. Ya, so dia buat projek menghasilkan kartun-kartun kan, mak, ayah kan, kemudian dia menceritakan ya berdasarkan kartun-kartun itu. Okay, so tu yang pertama. Okay, yang kedua, contoh yang lain, apa ni, kita juga boleh minta pelajar buat persembahan. Ya, untuk kalau dalam DSKP kita hasil pembelajarannya kena pelajar kena buat persembahan kan, ya, untuk mencapai satu-satu hasil pembelajaran. Ya, so masa PKP ni apa ni, kita minta pelajar buat persembahan melalui live Facebook lah, macam kita buat sekarang ni. Ya, sama ada ya buat persembahan kalau subjek agama Islam, so dia bagi tazkirah ringkas sebelum buka puasa kan, ya, sebelum buka puasa. Ya, mungkin berdoa. Ya, boleh guna ataupun kalau tak ada apa ni, boleh guna voice note ya dalam WhatsApp dan juga Telegram, ya, buat persembahan PowerPoint dan sebagainya. Okay, yang ketiga, pelajar menghasilkan produk. Ya, kita minta pelajar menghasilkan produk. Ya, contohnya kalau seni kan, seni selalunya apa ni, ada pelajar kena menghasilkan produk, misalnya daripada membuat anyaman daripada daun kelapa. Ya, so masa ni lah pelajar duduk kampung kan, ya, dia tak sempat balik, cuti hari tu balik kampung, tak sempat balik sini. Ya. So pelajar boleh buat anyaman daripada daun kelapa, kemudian dia ambil gambar, dia postkan dekat WhatsApp kelas. Ni, kalau macam ni very contextual ya. Ya, very contextual ya. Bagi hasil pembelajaran yang memerlukan pelajar membuat aktiviti hands on pun sama jugalah, ya, dia buat produk, ya, aktiviti hands on ataupun amali, ya, di mana pelajar akan dah buat produk tu, dia buat amali, dia buat video, ya, ataupun dia ambil gambar, ya. Kemudian bagi subjek bahasa, ya, bagi subjek bahasa Arab ke apa kan, dia kena menulis kan, ya. Yang ini kan kalau kita tengok hari tu ada adik tu tulis surat dekat apa, dekat kita punya ketua pengarah kesihatan kan, Kementerian Kesihatan tu. So pengarah kesihatan pasan kan, menulis surat kepada Perdana Menteri ke, menulis surat kepada Kementerian Kesihatan ke kan, untuk tugasan bertulis kan, ya. Kemudian dia postkan kat Facebook, ya, dia postkan dekat YouTube dan sebagainya. Seterusnya ya, kita boleh juga ya membuat apa ni, buku skrap digital, ya, minta pelajar buku skrap digital tentang COVID-19. Betul. Ya, dia boleh guna apa? Dia boleh guna Canva, dia boleh guna Snapchat, dia boleh guna PowerPoint, dia boleh guna Prezi, ya, ataupun dia boleh lukis tangan. Sebenarnya budak-budak kalau dekat sekolah ni dia lagi mahir daripada kita. Because they are willing to explore, dia boleh duduk kat depan komputer tu berlama-lama, ya. Tak macam kita. Dia boleh lukis tangan, ya, tulis tangan. Dia kumpul-kumpul, ya, dia apa ni, tunjukkan gambar pada cikgu dia. Ya. So we can challenge them. Yeah. Okay? Mencabar mereka sebab sekarang ni isu masa dah tak ada masalah. Dulu cukup 40 minit dah bunyi. Jadi sekarang ni lebih fleksi, ya. Sekarang lebih fleksi kan, ya. Lebih mudah sebenarnya. Lain, ya, yang famous juga ya di waktu PKP, ya, dalam talian ni e-portfolio lah. E-portfolio, yes. E-portfolio, ya, portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid, ya.
Yang mana evidence apa yang dibuat itu disimpankan dalam file, dalam folio Jadi dia boleh menggunakan Google Site contohnya untuk membuat e-portfolio. Ataupun dia boleh buat digital diary. Buat digital diary kat Facebook ke, kat Padlet ke buat digital diary. Lain-lain contoh lagi laporan risan, ulasan buku itu merupakan contoh-contoh pentaksiran alternatif yang boleh dilaksanakan dan samalah macam yang kawan kita tadi kan take home exam itu juga adalah contoh-contoh pentaksiran alternatif dan penilaian rakan sebaya dan juga penilaian kendiri juga merupakan salah satu contoh pentaksiran alternatif. Di mana untuk penilaian kendiri cikgu-cikgu boleh menyediakan rubrik yang sesuai bila kita bagi tugasan dekat pelajar tu, sebab kadang kita rasa pelajar kita duduk merata-rata macam mana kita nak nilai dia jadi kita bagi rubrik yang sesuai dan pelajar boleh tik sendiri apa yang dia buat tu mencapai ataupun tidak. Itu dinamakan penilaian kendiri. Dan Masya Allah banyak dia boleh penilaian rakan sebaya. So dia boleh berbincang dengan kawan dia instead of cikgu yang ni kan, sebab cikgu ialah ada 6 kelas, satu kelas 40 orang. Bayangkan macam mana cikgu nak bagi markah, nak bagi apa tu. Jadi kita boleh minta rakan sebaya kan, pelajar dengan pelajar menilai rakan-rakan. Dan seterusnya ialah pentaksiran secara dalam talian. Yang ni yang pelajar sukalah kan dekat sini yang guna quizzes lah, guna Google Form lah So ini adalah contoh-contoh pentaksiran alternatif yang boleh digunakan sepanjang PKP ini Okey, kemudian yang kita cakap tadi take home exam kan, open book exam. Yang ni biasanya kalau kita nak buat pentaksiran alternatif secara sumatif. Secara sumatif maksudnya apabila telah habis beberapa tajuk, misalnya kalau kita dah habis dah satu semester, cara yang paling mudah sebab kita ada dua kan, misalnya IPG kita dah buat kerja khusus kan itu pentaksiran alternatif melalui kerja khusus, kemudian kita ada exam kan so yang ni kita tukar kepada take home exam misalnya ataupun open book test dia panggil apa, script sheet saya ingat dulu zaman saya mengaji dulu yang mengaji kan, orang Kedah ni kalau belajar tu kata mengaji kalau orang sini mengaji tu mengaji Quran. Betul. Tapi kalau orang Kedah dia pergi universiti tu dia pergi mengaji. Zaman saya mengaji dulu memang best tau. Open sheet test. Kita boleh bawa masuk satu sheet. Di Kanada dia panggil cheat sheet. Cheat sheet. You can write anything bawa masuk. Betul dah lama dah tu So itulah contoh-contoh banyak lagi Masya Allah, maknanya sangat banyak sangat banyak, there's so many, Masya Allah nak dengan tak nak je. Kalau dulu macam saya tak terbayang lah, dulu macam bila lah kita nak guna apa tu phone smartphone di dalam bilik darjah, saya duk terbayang-bayang Alhamdulillah dengan hikmah PKP hari ini pembelajaran pentaksiran sekarang dah semua dah. I rasa dekat rumah mungkin handphone mak pun berebut sekarang ni. mak nak cari resepi pun susah. Pasal anak tengah bawa kerja sekolah kan. Alhamdulillah, maknanya kita sekarang ni dah 21st century punya elemen dah banyak. Hikmah PKP ni kita telah laksanakan Cuba kita baca sedikit komen-komen daripada ramai ni dah dekat 400 orang ni. Alhamdulillah ada yang tanya tentang QR code. Untuk makluman, sebentar lagi dalam 15 more minutes, pukul 11 insyaAllah kita akan pamerkan QR code. Jadi anda boleh scan itu untuk kehadiran dalam SPL KPM. InsyaAllah kita nanti kemudian saya sendiri akan masukkan dalam bahagian komen. Jadi anda semua nanti boleh relax bila dah habis, dah santai-santai. You boleh come back to my Facebook, tak payah risau. Come back to my Facebook, you boleh scan QR code di sana InsyaAllah. Okey, jom kita berinteraksi mungkin doktor pun boleh scroll dekat you punya komen di situ. Terlalu banyak, saya pun tak tahu mana nak kita tengoklah apa yang ada di situ. Okey. Kita tengok daripada bawah lah.
Oh, ada yang dah rumuskan ni. Contoh-contoh pentaksiran alternatif. Wah, Dia tolong tulis kat projek buat persembahan. Wah, dia buat summary untuk kita. Alhamdulillah. Siaplah. Terima kasih. Yes, Mahawa pun buat. Terima kasih. Norfida pun dia dah summary untuk kita. Terima kasih. Cuba baca yang isu. Okay. Jadi ramai juga yang tanya pasal ada mudak yang tak ada nombor telefon. Kata dia, saya cuba nak ambil nombor telefon 1/3 saja yang ada telefon. Jadi sekarang ni of course bila kita nak merancang pentaksiran PKP, of course ada cabaran-cabaran. Ada isu-isu yang perlu kita bincangkan, ya. Kita fikirkan. Boleh tak Doktor highlight sikit? What are the issues yang perlu kita ambil kira dalam kita merancang pentaksiran alternatif semasa PKP ini? Silakan. Jadi tuan-tuan dan perempuan ya, rakan-rakan ya, guru-guru sekalian, ya, penonton-penonton kita ni. Ya, hari ni kita macam famous lah Dr. Zaila kan? Macam selebriti lah juga. Apa nama semasa PKP ni ya, saya merasakan pembelajaran secara dalam talian ni dah menjadi norma baharu dan memang kita kena guna ya. Tetapi banyak isu ya. Kalau kita lihat fakta kita kena bercakap berdasarkan fakta di mana kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ya, baru saja Menteri Pendidikan umumkan ya, yang melibatkan 500 orang ibu bapa dan 700 orang pelajar kan ya, yang mengatakan bahawa di sekolah menengah 80% ya pelajar sekolah menengah mempunyai telefon pintar. Ya. Manakala 80. Di sekolah rendah ya, sekolah menengah ada 80%, kira ramailah tu. Di sekolah rendah hanya 36% sahaja pelajar sekolah rendah yang mempunyai telefon pintar. Ya. Manakala dari segi pemilikan device, ini peranti ya, seperti tablet, komputer riba, ya, hanya 5 hingga 14% saja daripada kedua-dua kumpulan ya, sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah menengah. Ya. Jadi ini merupakan isu yang perlu diambil kira lah ya, oleh para guru ya, para kita sebagai pendidik dalam kita memilih apakah ya platform yang sesuai yang kita nak gunakan ya. Tadi saya sebut sinkronus lah, tak sinkronus lah, TV pendidikan lah ya, mungkin ya worst come to worst kita kena pergi kepada yang post tadi tu. Ya, kalau dah macam murid yang gaya adabi tadi tu, adabi post. Gaya adabi tu ya. Mungkin generasi baru dia tak tahu ya, post ya, belajar cara gaya adabi tu kan. Mungkin kita kena balik semula, basic. Tulis surat. Sebab sekarang ni kan ada post laju kan ya. Post laju dia memang laju je. Kejap sampai. So cikgu boleh kirim sebab kalau dah tadi dia kata nombor telefon pelajar pun tak ada. Ya. Hanya 1/3 je dapat dia kata. Ya. Kemudian cuba bayangkan ya, kita ni walaupun duduk di bandar Bandar Baru Bangi, Seremban, ibu bapa ada handphone. Ibu bapa ada handphone. Ada komputer. Tapi anak 6. Betul. Anak 6. Ibu bapa bekerja. Kena buat kerja. Anak 6 ya, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Betul. Semua nak guna ya peranti-peranti. Mak pula jual online. Mak pula jual online. Kan ya. So itu adalah isu lah ya. Kekangan yang perlu diambil kira oleh kita pendidik dalam menentukan. Tapi itu bukan penghalang. Yes ya. Dia bukan penghalang di mana kita tak boleh guna secara sinkronus. Kita gunalah cara yang tidak segerak tu ya. Betul. Kita masukkan dalam Google Classroom ya. Letakkan dalam Google Classroom maklumat-maklumat apa tugasan yang orang kena buat ya. Maksudnya pelajar akan masuk ke dalam Google Classroom kita pada masa yang sesuai ya, pada masa yang bila dia dapat handphone mak dia tu lah. Dia dapat kan. Okey. Boleh tak kita jawab satu soalan ni daripada Najat Muhammad. Dia kata, Doktor, bagaimana untuk mentaksir topik yang belum diajar oleh guru? Topik baru memerlukan penerangan oleh guru terlebih dahulu untuk memastikan murid-murid faham topik tersebut. Sebagai contoh,
subjek sains dan matematik. Bagaimana pentaksiran boleh dilakukan terhadap murid secara adil dengan mengambil kira tahap pemahaman murid tadi. Maknanya topik tu cikgu belum ajar, dia kata. Kan cikgu kena ajar untuk faham. Macam mana kita nak mentaksir? Silakan doktor. Okay, so kalau maksudnya bagi topik-topik yang cikgu belum ajar dan mana topik-topik itu memerlukan penerangan guru. Ya. Jadi masa inilah guru perlu menggunakan kreativiti dia untuk menghasilkan bahan pengajaran di mana kita melaksanakan video pengajaran. Ya, video pengajaran sekarang ni kita boleh guna macam flip tu. Macam kita guna flip classroom. Kita boleh guna PowerPoint, yang di mana di belakang tu cikgu ada suara cikgu yang menerangkan. Ataupun cikgu boleh guna screen-o-matic, screen-o-matic di mana guru boleh share atas skrin apa yang nak diajar, cikgu boleh tunjukkan. Cikgu boleh tunjukkan bahan-bahan dia tu, pengiraan tu cikgu boleh tunjukkan. So masa ni lah sebab cikgu work from home, cikgu ada masa yang banyak di rumah insya-Allah. Cikgu menghasilkan bahan-bahan pengajaran itu sebab kita tak boleh buat pentaksiran kalau kita belum belajar lagi. Jadi tadi awal-awal saya sebut cikgu kena pandai membuat penjajaran konstruktif. Menjajar konstruktif alignment ni, cikgu menjajarkan daripada DSKP apa strategi yang nak digunakan dan juga apa pentaksiran yang kita nak buat untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut. Saya rasa kalau zaman PKP ni, kalau nak sampai dalam DSKP tu tahap 6 tu sangat mudah pasal kita ada masa yang luas. They can take their time. Macam mungkin masa dalam kelas tak sempat dia nak mendeklamasikan dengan penghayatan. Jadi waktu PKP ni kita boleh sampai tahap 6 tu dengan lebih cepat, lebih mudah lah sebab masanya fleksibel kan mereka. Jadi maknanya saya rasalah daripada pandangan doktor tadi, maknanya walaupun masalah misalnya kata macam mana doktor duduk di kampung, tak ada internet, saya rasa macam pos laju ni mana-mana kampung pun masuk saya rasa. Sampai. Sebab sekarang ni orang kita beli barang kan, di mana dia punya penyebaran pos ni sangat meluas. Jadi tak ada alasan lah maknanya anak murid kita tak ada internet, mana kita tidak boleh buat. Maknanya cikgu tu dalam kelas tu kita buka di SKP tu tengok tajuk ni, kalau tak ada komputer, tak boleh Google Meet macam mana, tak boleh Google Classroom macam mana. Tajuk ni maknanya bermacam-macam, kita kena plan dulu. Yes. Kat mana yang kita nak post, kat mana yang kita nak pakai video, kat mana yang kita nak pakai YouTube. Maknanya it's out there, it's everything. Dia kata the sky is the limit lah. Ada banyak. Cuma kita mesti bersedia untuk transform. Be ready untuk unlearn and relearn. And co-learn bersama-sama insya-Allah. Jadi saya rasa macam cikgu-cikgu sekolah sekarang ni program ladap Program ladap kalau dulu memang susah buat pasal cikgu pagi tak jumpa cikgu petang tak jumpa cikgu pagi. Macam biasanya bila saya dipanggil untuk bagi ceramah, biasanya hari Sabtu. Sekarang ni dah weekdays dah boleh buat. Mungkin kan kita belajar. Kalau mungkin cikgu tak reti nak guna apps, tak tahu nak guna misalnya contoh satu apps Google Meet ke tak tahu nak guna, kita boleh belajar sama-sama. Jadi topik kita punya ladap pun mesti sesuai dengan keperluan kita sekarang. Mungkin strategi yang lama dulu mungkin kita boleh unlearn and relearn benda-benda yang baru. Kita mungkin macam saya pun ketika Yang Mohd Menteri mengumumkan bahawa UPSR dan PT3 dibatalkan, saya macam my personal response was macam saya dah menunggu ni agak lama tentang to do away with examination. Saya minta pandangan doktor lah. Apa pandangan doktor tentang apabila diumumkan tentang pembatalan kedua-dua peperiksaan ini? Kita ada masa lagi, boleh doktor. Pembatalan dua peperiksaan awam UPSR dan PT3. Kalau saya lah seorang ibu yang mempunyai anak yang akan menduduki UPSR dan PT3, saya akan melompat tinggi. Tapi kita dah tak ada anak so kita pun dah tak ada anak kan
Jadi saya merasakan ya bahawa pembatalan UPSR dan PT3 ni juga akan menjadi norma baharu kita, di mana personally personal opinion saya merasakan it's about time. It's about time kita mengubah sistem pendidikan kita yang terlalu berorientasikan peperiksaan kepada sesuatu yang lebih menguntungkan murid pada masa hadapan. Di mana peperiksaan pada peringkat skor rendah dan juga menengah rendah ni boleh diganti dengan pentaksiran alternatif yang lebih relevan pada abad ini. Di mana sebagaimana kita semua sedia maklum, tadi pun ada peserta yang cakap melalui pentaksiran alternatif ini kita bukan saja boleh mentaksir murid dari sudut kognitif, kita juga boleh mentaksir dari sudut efektif dia, dari sudut rohani dia. Maksudnya kita boleh mentaksir murid secara holistik. Terutamanya kita nak melihat kemenjadian murid. Kemenjadian murid. Dan murid-murid ini yang tahap rendah ni, mereka ni orang kata apa? Anak-anak lagi kan? Tapi dah dibebankan dengan peperiksaan. Even darjah 1 dah pergi tuition. Untuk nak periksa dalam kepala dia. Dia tak campur yang peperiksaan agama tu. Sebenarnya saya pengalaman anak-anak bersekolah di luar negara yang tidak ada peperiksaan. Maknanya kita happy, anak-anak happy pergi sekolah kan. Dia pergi sekolah seronok je. Bawa pack lunch, setiap hari pergi sekolah bawa pack lunch. Bawa makanan je Kemudian balik nyanyi-nyanyi belajar 2 minggu pandai cakap orang putih. 2 minggu pandai cakap orang putih slang lagi Liverpool kan. So itu yang kita nak mengembalikan pendidikan kepada guru supaya guru boleh mendidik potensi murid. Mendidik potensi murid. Sebenarnya kalau kita tengok pentaksiran alternatif ni telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sejak tahun 2011 lagi. Dalam PBS tu kan. Betul. PBS merupakan salah satu bentuk pentaksiran alternatif. Kita dah laksanakan. Dah mula pun. Cuma kita belum membatalkan lah peperiksaan itu, dan kalau saya ibu bapa saya suka. Saya suka peperiksaan ini dibatalkan, tapi SPM tak boleh batal. SPM mesti ada sebab selepas 12 tahun anak-anak kita bersekolah, kita perlu melihat sejauh mana pengetahuan dia, kemahiran dia sebelum dia masuk ke peringkat yang lebih tinggi. Yang itu perlu untuk menentukan tempat di tempat yang lebih tinggi. Tapi di peringkat skor rendah, menengah rendah ini lebih baik kita tumpukan kepada pembinaan karakter. Pembinaan saksian. Saya rasa ini juga bertepatan dengan lebih mudah kita nak melaksanakan punya falsafah pendidikan kebangsaan untuk mengembangkan potensi secara seimbang dengan dia punya adabnya, kepercayaan kepada Tuhan, akhlak, yang itu the soft skills lebih mudah kalau kita gunakan kaedah pentaksiran pentaksiran alternatif ini, insya-Allah. Jadi kita layan juga ni doktor, kita cuba tengok daripada tadi saya nak baca mana ada tadi saya nampak dah terlepas pula. Dia kata ni ada Lorena ni buat kesimpulan, pentaksiran alternatif sebagai pendidik kita boleh melaksanakan pentaksiran yang berbeza-beza katanya. Pentaksiran tak semestinya secara formal. Contohnya soalan objektif. Okey, ni dia setujulah dengan kita. Saya tengok ada tak yang bertanya. Ini daripada Fauzi, bagaimana dengan soalan aneka pilihan? Adakah ianya relevan untuk pentaksiran alternatif? Kalau boleh, berapa soalan yang diperlukan untuk mencukupi 10 jam pentaksiran? Ada juga dia tanya, perlu tak tu soalan? Okey. Kalau soalan aneka pilihan ni kan, dia boleh mengukur daripada tahap yang paling rendah sampai ke tahap yang lebih tinggi, tahap yang lebih tinggi. Tapi untuk menyediakan soalan aneka pilihan ni dia agak susah kan, agak susah untuk menentukan soalan dan juga jawapan, jawapan yang dapat membezakan
yang dapat membezakan antara pelajar lemah dan pelajar pandai. So kalau kita mampu, ya, kita boleh buat soalan aneka pilihan, masukkan guna Google Classroom. Ya, pentaksiran secara lantaran tu pun juga adalah pentaksiran alternatif, kan, ya. Dia tidak duduk berdepan, ya. Boleh digunakan. Besok kalau kita selalunya saya kalau pergi ke mana tu, ke pos laju tu, banyak orang-orang nak hantar barang, hantar, sebab saya tengok menantu saya bisnes kan, hantar foundation lah, hantar barang-barang, hantar kain lah. Lepas ni ramai cikgu-cikgu pula lah hantar soalan, hantar aktiviti kan. Kita bersama-sama dengan dengan orang bisnes online. Sebab kita buat education ni pun kita punya bisnes. This is our core business. So kita perlu jugalah pergi ke pejabat pos, bukan sekadar di dalam rumah, dalam laptop ni ya. We have to do more than that. Saya pun because dah terlalu banyak dia hilang ya. Ada juga yang setuju ni. Jadi saya pun setuju, dia kata tak ada UPSR. Inilah masanya untuk memansuhkan terus. Okey, ini kita ini semua cadangan ya, cadangan-cadangan. Okey. Pentaksiran alternatif secara holistik untuk sekolah rendah menengah setuju katanya. Ramai yang setuju dengan kita ya. Dr. Bushra, mohon jawab soalan tentang HPK yang dah cover dengan kerja kursus. Apa HPK tu ya? Tadi mungkin saya temis kat atas. Pembelajaran khusus. Pembelajaran khusus. Yang dah cover dengan kerja kursus. Yang itu yang IPJM tu boleh tanya IPJM lah kot. Okay. Alright. Okay. Okey, sebenarnya untuk makluman, mungkin sekiranya kita tak dapat respon pada waktu ini, mungkin selepas daripada wacana profesional ini, kita akan respon kepada soalan-soalan because bila saya tengok ni mungkin kita tak lepas okey, tak kata character building more important in early childhood. Betul ya, Malah ya, dia kata character building is more important in early childhood. Okay. Perlukah kita buat dialog prestasi berdasarkan data tahap penguasaan yang murid perolehi? Ada soalan begitu juga? Sekarang ni masa PKP ni macam mana nak dialog prestasi boleh buat tapi secara dalam talian dalam talian lah. Sebenarnya tak ada apa yang tak boleh buat. Saya merumuskan macam ni lah ya. Tak ada apa yang kita tak boleh buat. Cuma kita kena think about it. Fikirkan and be creative. Sebenarnya pengalaman saya lah, kita kreatif ni jangan kita hari ni saya nak buat ni duduk depan komputer. No, dia bila kita kadang-kadang saya banyak idea ni dalam bilik air. Masa tidur. Masa nak bangun tidur. Nak bangun tidur selalu banyak idea. Kadang-kadang kat dapur. Masa kita santai-santai, kadang-kadang kita boleh dapat idea macam-macam ya. Jadi saya sebenarnya ingin ucapkan untuk saya beri masa untuk last lah. So secara Dr. rumuslah. Okay, rumuskan perbincangan kita hari ni tentang pentaksiran alternatif ni. You rasa cikgu dah bersedia? Adakah kementerian sudah bersedia? Ya. Bagaimana? Pada pandangan saya lah melihat kepada share yang dibuat oleh guru-guru lah terutama guru-guru yang dalam grup-grup Telegram dalam grup-grup Facebook banyak aktiviti lah cikgu dah buat. Apa yang kita sebut tadi tu semua cikgu dah buat. Itu dari segi pengajaran dia lah macam-macam dah cikgu kita memang dah buat. Alhamdulillah. Cikgu kita memang dah buat, cikgu kita memang dah guna sama ada secara sinkronus secara segerak dan tak segerak. Cikgu kita dah guna Google Classroom yang penting sekarang ni kita bersedia untuk menyediakan lebih banyak lagi bahan. Kita mesti bersedia untuk menyediakan lebih banyak lagi bahan kerana mungkin dekat sini Ladak memain peranan lah. Online Ladak. Sama-sama share.
Mungkin cikgu boleh pakat-pakat lah ya, menyediakan bahan ya untuk topik-topik yang sama tu dan sharekan dekat YouTube yang pelajar boleh ambil ya. Dan juga kita ada TV pendidikan kan ya. Semua tu dah ada. Ya, dan inilah masa ya guru nak macam Dr. Zara kata tadi, learn, relearn dan unlearn. Ya, mencari, menyediakan bahan. Kita tak transform, mungkin kerjaya guru ni mungkin jadi tak relevan nanti. Kan, dah obsolete. Kalau kita takut jadi, kita tertinggal. Ya? Kita takut kita tertinggal. Ada lain ambil alih kerja kita. Orang lain yang ambil lain. Ya? Okey, terima kasih kepada Okey, last Dr. Zala. Tadi ada yang ada sebut tentang keadilan tu tak? Bila kita bagi pentaksiran alternatif, bagaimana kita nak bersifat adil ya kepada murid-murid. Ya. Jadi kat sinilah ya yang kita kata guru menggunakan pertimbangan profesional ya dalam menentukan ya, memberikan markah yang betul, yang baik ya kepada pelajar ya. Sebab guru-guru kita adalah orang yang berpengetahuan. Ya. Guru-guru kita adalah orang yang mempunyai tanggungjawab profesional ya, yang berpengalaman ya, dan juga semua itu diberi berdasarkan input murid. Evidence ya, evidence itu yang akan membantu ya guru ya memberi rubrik-rubrik, memberi markah-markah yang sesuai ya. So kita sebagai ibu bapa tidak perlu risau ya, di mana dalam pentaksiran alternatif ini ya, dia lebih kepada kita nak melihat perkembangan murid. Yes. Kita nak melihat perkembangan murid dan di sana kita nak buat penambahbaikan. Ya, apabila kita dapat itu yang falsafah pendidikan kita hendakkan, mengembangkan potensi anak-anak. Ya, bila dia tak mencapai, ya, dia tidak mencapai tahap prestasi yang ditentukan, so buat penambahbaikan lagi. Ya, dan sebagai ibu bapa, ya, ramai juga ibu bapa kat sini, bila masa PKP ni janganlah kita menyerah bulat-bulat ya tugas mengajar anak-anak ni kepada guru semata-mata. Ya, sekarang ni guru adalah ibu bapa adalah guru yang pertama. Betul. Kan? Cikgu pula jadi facilitator. Guru pula jadi facilitator kan. Co-teaching. Ibu bapa dan guru sama-sama. Ya. Okey. Ya, jadi banyak ya, alhamdulillah banyak sangat Dr. Bushra berkongsi dengan kita. Jadi saya berpandangan it's about time kita cikgu-cikgu langkah pertama, kalau kita dah ada Facebook, saya percaya ramai di sini dah ada akaun Facebook. Cikgu bukalah juga akaun Instagram ya. Pastikan semua, sebab mereka sekarang ni semua berada di akaun Instagram, di alam maya. Kalau kita tak nak berada dalam wavelength mereka, macam mana kita nak tahu? Bila kita nak mendidik dia, kita mesti berada bersama dia. Kalau mereka berada di Instagram, kita kena berada di situ. Ya, jadi mungkin selepas ini wacana profesional saya nak buat pula ke dalam sebab saya tahu di Instagram tak ramai, bila saya cek tak ramai cikgu-cikgu kita di sana, yang ramai orang muda ya, remaja, kanak-kanak. Tapi itulah klien kita. Klien kita berada di Instagram. Kalau kita cikgu biasa bila saya pergi ke ceramah, saya tanyalah pengetua ya, yang ada follower 100, 500 kan. Kalau tengok artis ya 1 juta, Siti Nordiana 3 juta. Kita kalau boleh nak cikgu tu 1 juta. Kan? Saya tengok kalau misalnya artis ni buat Facebook live ya, sampai beribu-ribu. Kita alhamdulillah lah ada 300, syukur pada Allah. Ya, alhamdulillah, maknanya ini adalah perbincangan ilmiah. Kita nak juga mewarnai dunia Facebook ini dengan dengan bahan-bahan akademik, perbincangan profesional macam ini. Kita nak meriahkan lagi Facebook dengan bicara-bicara yang profesional macam ni, insyaAllah. Lepas ini mungkin kita akan bincang tajuk-tajuk yang lain dengan rakan-rakan saya, ramai rakan-rakan ya. InsyaAllah untuk promo for the next one, kita akan bercakap tentang pendidikan genosis. Di mana pendidikan genosis ini salah satu komponennya ialah penilaian secara e-portfolio. Ya, saya sangat sebab dia banyak project base dan salah satunya e-portfolio, dan saya rasa pendekatan genosis ini sangat relevan dengan kita pentaksiran alternatif. Sebab 4 hari bulan, saya nak wawarkan dulu ya, 4 hari bulan kita akan buat pendidikan genosis. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Bushra Datin, Dr. Bushra
Alhamdulillah ya, banyak dah telah dikongsikan. Selepas ini Dr. Bushra tolong rujuk kepada kita punya komen-komen ni ya. Banyak di sini tak sempat saya bacakan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join. Nurul, Fazila, Junaida. Dia kata, Radi ni ajar dalam TikTok, dia kata. Saya tak pernah guna lagi TikTok ni. Saya tahu artis banyak guna. Mungkin cikgu boleh guna. Ya. Dia tak, cuma kita kena ya, macam mana saya pun nak kena belajar juga ni TikTok ya. Dan lebih 400 orang yang join kita hari ni. Jadi selepas ni saya akan masukkan dia punya QR code. Ya, InsyaAllah dengan adanya pentaksiran alternatif, pembelajaran dalam talian, kita tadi daripada Telegramnya, WhatsAppnya, Google Meetnya, Gaya Postnya, TV Pendidikan. Harapan kita yang satu adalah agar kita dapat merealisasikan ya, falsafah pendidikan kebangsaan kita yang untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi inteleknya, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Inilah masanya kita nak go back to basic, go back and look at our falsafah pendidikan kebangsaan, insya-Allah ya. Saya harap program ini sikit sebanyak telah memberi manfaat kepada cikgu-cikgu di luar sana, dan segala mungkin sebab benda ni FB live mungkin ada pertuturan Bushra yang mungkin mengguris perasaan anda semua di luar sana. Kami ingin mohon ampunan maaf dan semoga kita berjumpa lagi di lain siaran wacana profesional RPG Kampus Raja Melewah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey.